Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara pasukan Kedah menentang pasukan JDT, yang mana keputusan perlawanan berakhir dengan Kedah kalah 1-0 hasil jaringan daripada Batson melalui sepakan penalti saat-saat akhir. Okey, apa boleh buat, tak ada rezeki, jadi Kedah kalah. Tahniah diucapkan kepada JDT sebab menang di halaman Kedah sendiri. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Sebelum saya nak ulas perlawanan, kedua-dua pasukan semalam menampilkan aksi yang sangat-sangat baik, aksi yang rancak, yang mana JDT bermain dengan high pressing, Kedah juga bermain dengan high pressing dan lebih baik daripada segi bertahan. Okey, tak apa, yang tu secara umum saya beritahu. Okey, kita masuk dalam ulasan perlawanan. Apa yang saya suka tentang pasukan Johor Darul Takzim ataupun kelebihan JDT pada perlawanan semalam? Yang pertama adalah daripada segi high pressing ataupun tekanan yang tinggi diberikan kepada pemain-pemain pasukan Kedah. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat pemain-pemain JDT, apabila Kedah pegang bola, pemain-pemain JDT tak tunggu lama untuk terus pressure ataupun pressing pemain pasukan Kedah yang ada bola tersebut, sehingga pemain pasukan Kedah tu hilang bola. Jadi itu yang pertama yang saya suka, apabila JDT melakukan high pressing ke atas pasukan Kedah dan pasukan Kedah gagal untuk absorb ataupun menyerap dengan tekanan tersebut, lalu kehilangan bola. Yang kedua, apa yang saya suka tentang JDT, daripada tekanan tinggi yang diberikan kepada pasukan Kedah tersebut, JDT akan dapat bola. Apabila JDT berjaya rampas bola daripada pasukan Kedah, JDT tak kalut ataupun tak rasa nak terus attack pasukan Kedah. Sebaliknya, JDT cuba untuk keep position di bahagian midfield dahulu. Mereka akan cuba tenang di bahagian tengah, ataupun mereka akan cuba untuk create game daripada bawah. Barulah mereka akan mula naik slow-slow untuk melakukan serangan ke atas pasukan Kedah. Jadi, bila Kedah hilang bola disebabkan pressing yang dilakukan oleh pasukan JDT, JDT dapat bola tu, JDT tak terus nak pay attack pasukan Kedah. Sebaliknya, JDT akan slow down balik. Mereka akan keep momentum. Mereka akan cuba cari ruang-ruang kosong yang ada untuk create balik game, sama ada menggunakan bahagian kanan ataupun menggunakan bahagian kiri. Itu yang kedua saya suka tentang JDT, yang mana mereka chill and cool bila mereka berjaya rampas bola daripada tekanan yang mereka berikan kepada pasukan Kedah. Yang ketiga, apa yang saya suka tentang JDT adalah daripada corak gameplay mereka, yang mana pada perlawanan semalam kita boleh tengok corak permainan JDT amat-amatlah orang panggil short passing mereka sangat-sangat mantap. Corak permainan mereka memang kita boleh tahu agak laju dan agak terbuka, memang open gameplay gila orang kata. Tetapi apa yang paling menarik perhatian saya adalah ketika Kedah cuba melakukan tekanan kepada pemain-pemain JDT yang mempunyai bola, pemain JDT yang mempunyai bola tersebut mampu untuk chill and cool walaupun dikepung 3 orang player. Pemain-pemain JDT ni mampu untuk passing bola dalam kawasan yang sempit. Kalau bahasa Inggeris dia orang panggil tight space. Dalam kawasan yang sempit, pemain-pemain JDT masih lagi boleh bermain short passing kepada rakan-rakan mereka sendiri. Bahkan dalam ruang yang sempit tu, mereka mampu untuk menggerakkan ataupun membuatkan ball movement tu sangat-sangat lancak dengan short passing, dengan through ball dan sebagainya. Tetapi mereka tak boleh nak penetrate final third Kedah. Sebab apa? Bila mereka bermain dengan terlalu tight, akhirnya JDT akan defaultkan ataupun pemain-pemain Kedah akan buat foul ke atas pemain JDT. Lalu free kick dapat lah kat pemain JDT kan. Itu apa yang saya suka tentang JDT. Tak boleh dinafikan lah. Memang daripada segi tekanan tinggi, open gameplay dan juga permainan dalam kawasan yang sempit ataupun tight space, memang JDT nampak semalam memang mereka adalah pasukan yang meyakinkan bermain dalam 3 corak permainan tersebut. Okey, seterusnya yang saya suka lagi tentang JDT ni adalah mengenai Batson. Bagi saya, Batson adalah seorang pemain import striker yang genius. Sebab apa saya kata genius? Pada perlawanan semalam kita boleh lihat Batson memang dirantai teruk oleh Renan Alves dan juga Rodney Kevin, yang mana Batson tak boleh nak masuk dalam kotak penalti, Batson tak boleh nak dapat bola dalam kotak penalti, Batson tak boleh nak buat larian-larian di belakang defend ataupun run belakang defend. Jadi Batson tak boleh nak buat tu, dia buat apa?
pada perlawanan semalam, sampai pemain Safawi Rashid dan juga Cabrera tak boleh nak supply bola kepada Bexon. Tu situasi tersebut lah kan. Tetapi apa yang memelekkan ataupun yang memeranjatkan saya adalah dalam situasi tersebut, Bexon walaupun dia tak boleh nak dapat bola, tak ada orang nak boleh supply bola kat dia, dia akan keluar daripada kawasan tersebut dan turun ke bawah untuk minta bola kepada teammate dia. Bahkan apa yang memeranjatkan lagi, Bexon dia dah tahu dia tak boleh nak penetrate back four Kedah. Dia cuba untuk melakukan shooting daripada luar kotak penalti. Sebab apa? Sebab dia tahu kalau dia nak masuk tak boleh, dia kena cuba daripada luar kotak penalti. Ini membuktikan yang Bexon adalah seorang striker yang bukan sahaja pandai menjaringkan gol, tetapi dia juga pandai membaca corak pertahanan lawan. Bahkan dia juga pandai mencari peluang untuk melakukan shooting-shooting berbahaya ke arah gawang Kedah. Tetapi sayang shooting dia tu agak melalut, kadang-kadang tak tepat dan sebagainya. Tetapi cara pemikiran Bexon tu susah kita nak dapat. Dia tahu dia tak boleh masuk, dia cuba lock kotak penalti kan. Kita susah nak dapat striker yang boleh baca corak bertahan pasukan lawan, dan susah nak cari striker yang boleh create game dengan diri dia sendiri ataupun buat sesuatu dengan specialist yang ada pada diri dia. Itu yang saya suka tentang JDT. Okey, apa kekurangan JDT pada perlawanan semalam yang kita nampak? Yang pertama, kekurangan JDT adalah lack of creativity, iaitu mereka kurang kreatif di bahagian tengah. Yang mana bahagian tengah mereka ada Leandro Velasquez dan juga Afiq Fazail. Tetapi dua gandingan player mereka ini gagal memberi sebarang hasil apabila mereka gagal untuk supply bola kepada bahagian serangan mereka yang diketuai oleh Bexon. Terutamanya bagi pendapat saya, Afiq Fazail adalah seorang player yang bermain dengan open gameplay. Jadi apabila dia berjumpa dengan tim yang bermain dengan compact defense ataupun pertahanan yang sangat compact, yang sangat teratur, sangat berdisiplin seperti pasukan Kedah, Afiq Fazail akan menjadi buntu. Sebab apa? Sebab kualiti yang ada pada Afiq Fazail ni adalah yang pertama vision, yang mana dia ada vision yang jelas. Yang kedua, dia ada kualiti passing. Disebabkan vision yang jelas, kualiti passing pada Afiq Fazail ni memang mantap. Tetapi pada perlawanan semalam, pertahanan Kedah memang sangat-sangat padu. Pertahanan Kedah memang sangat-sangat mantap. Jadi Afiq Fazail ni dia tak boleh nak buat something di bahagian midfield Kedah, midfield JDT. Jadi disebabkan itulah JDT kekurangan kreativiti di bahagian midfield. Sebab Afiq Fazail dan juga Leandro Velasquez tak tahu macam mana nak penetrate final third dan juga back four pasukan Kedah. Tu yang pertama, apabila JDT tiada kreativiti di bahagian tengah. Yang kedua, kelemahan JDT pula adalah bagaimana mereka gagal untuk menggunakan posisi kanan dan juga posisi kiri yang diketuai oleh Safawi dan juga Cabrera, yang mana mereka cuba untuk penetrate bahagian kanan dan juga kiri Kedah. Tetapi apabila mereka cuba untuk melakukan cutback ataupun passing ke belakang balik, Bexon telah dikawal rapat oleh pertahanan Kedah. Ini membuktikan yang pasukan JDT adalah untuk mengalahkan mereka, pasukan-pasukan lawan yang bertemu dengan JDT hanya perlu untuk tidak memastikan ataupun perlu memastikan yang pemain-pemain JDT ni gagal untuk masuk dalam kotak penalti sahaja. Kalau mereka berjaya biarkan JDT masuk dalam kotak penalti, maka tim tersebut akan memang peratus nak kalah tu tinggi lah. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat silap besar Kedah pada perlawanan semalam adalah membiarkan Sumareh masuk dalam kotak penalti, yang akhirnya Reina Alves tackle dapatlah penalti kepada JDT. Kalau tidak pada perlawanan sebelum tu boleh kalau tidak kita boleh tengok dalam keseluruhan perlawanan memang JDT nak masuk dalam kotak penalti Kedah tu memang susah. Okey, kelemahan JDT yang terakhir boleh saya nampak adalah apabila mereka kehilangan Cabrera. Pada perlawanan semalam boleh saya katakan Cabrera memang tengah perform gila-gila. Cabrera ni memang padu pada perlawanan semalam. Tetapi sayang disebabkan rempuhan dia dengan Reina Alves menyebabkan dia terpaksa dibawa pulang ke hospital kan. Jadi kita doa bagi dia tak ada apa-apa kan. Semoga dia cepat sembuh dan sebagainya. Jadi itu yang boleh saya komen untuk Cabrera dan juga pasukan Johor Darul Takzim. Apa yang saya suka tentang kelebihan JDT dan apa kekurangan JDT. Okey, untuk pasukan Kedah dulu pula, apa yang saya suka tentang pasukan Kedah? Yang pertama, apa yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai corak
bertahan yang diamalkan pada perlawanan semalam, yang mana mereka bermain dengan bertahan sangat berdisiplin, mereka sangat kompak, mereka sangat laju menutup ruang-ruang yang ada daripada ditembusi oleh pemain-pemain JDT. Kita boleh lihat bagaimana Renan Alves dan Rodney di bahagian tengah memang sangat-sangat cemerlang menutup segala ruang daripada Afiq Fazail dan juga Leandro Velasquez daripada menghasilkan sesuatu untuk pasukan JDT. Apabila mereka berdua banyak intercept, banyak block, banyak tackle, buat clean sheet tackle yang membolehkan pasukan Kedah gagal untuk dibolosi oleh pasukan JDT. Itu yang pertama. Daripada corak bertahan pasukan Kedah memang sangat disiplin, sangat kompak dan memang cepat untuk cover lubang-lubang ataupun lubuk-lubuk yang ada kan, ruang-ruang kosong yang ada, space-space yang ada. Jadi Kedah memang sangat-sangat mantap lah corak permainan bertahan mereka pada perlawanan semalam. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai Anu Martin dan juga Amirul Hisham, yang mana dua defensive midfielder ni pada perlawanan semalam memberi satu persembahan yang menarik, terutamanya Anu Martin. Pada pemerhatian saya, Anu Martin memang bermain dengan sangat cemerlang. Apabila dia mengetuai defensive midfielder Kedah dengan sangat-sangat cemerlang, dia mampu untuk intercept hantaran-hantaran yang ingin dilakukan oleh pasukan JDT. Dia mampu untuk blocking passing yang jauh daripada pemain-pemain JDT. Dia mampu untuk lakukan tackle. Dia cepat baca game lah, Anu Martin ni. Dia boleh baca game, dia read game dengan laju pada perlawanan semalam, yang membolehkan dia membuat keputusan dengan cepat. Ketika JDT menyerang, dia dah boleh absorb ataupun menyerap segala tekanan yang diberikan oleh bahagian serangan JDT pada perlawanan semalam. Itu yang saya suka tentang pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Bahkan apa yang saya suka lagi adalah mengenai perubahan Badrul Bahtiar bermain di kanan. Kita boleh lihat di first half Badrul Bahtiar bermain di kanan memang sangat-sangat baik, tetapi sayang dia kurangnya backup daripada bahagian midfield, terutamanya Amirul Hisham dan juga Anu Martin. Sebab apa? Sebab Anu Martin dan juga Amirul Hisham lebih memfokuskan untuk bertahan, sebab Kedah mengamalkan corak permainan secara bertahan pada perlawanan semalam. Okey, kekurangan Kedah pada perlawanan semalam, apa yang saya lihat, Kedah sama macam JDT apabila mereka lack of creativity. Di bahagian serangan memang Kedah agak tak ada kreativiti di bahagian serangan. Sebab apa? Sebab Kepoh dengan Kipri orang jarang untuk supply bola kepada mereka dua ni. Walaupun ada beberapa percubaan kan, tetapi sayang lah, memang percubaan yang ada tu gagal dimanfaatkan, terutamanya percubaan Robi Atayan. Ini membuktikan yang Kedah sepatutnya ada seorang player, tak kira lah main kanan ke main kiri ke, yang boleh supply bola dengan cepat ke bahagian hadapan. Kalau mereka gagal untuk supply bola secara cepat ke bahagian hadapan, maka Kepoh dengan Kipri ni akan peluang untuk mereka menjaringkan gol memang agak tipis kan. Pada perlawanan semalam kita boleh lihat apabila Kepoh dengan Kipri ada orang supply ataupun orang boleh crossing ataupun orang boleh hantar bola kat mereka, memang mereka mampu untuk menjaringkan gol. Tetapi pada perlawanan semalam tak ada orang yang nak supply bola kat mereka macam selalu kan. Walaupun dengan kemasukan Fayyad dan juga Azamuddin Akil, kedua-dua player ni macam JDT, pemain-pemain pertahanan JDT dah boleh baca corak permainan mereka. Jadi tak ada apa yang boleh mereka berdua ni lakukan sangat pada perlawanan semalam. Okey, itu kelemahan pertama, tak ada orang supply dan juga kreativiti di bahagian tengah Kedah. Yang kedua, kesilapan besar Kedah pada perlawanan semalam satu ya, iaitu mengenai Sumareh. Apabila mereka membiarkan Sumareh untuk masuk dalam kotak penalti. Sebab kalau kita tengok secara keseluruhan perlawanan, pemain-pemain JDT nak masuk dalam kotak penalti memang tak boleh kan. Tetapi silap tak tahu kat mana, tiba-tiba Sumareh masuk dalam kotak penalti. Memang orang kata apa, memang peluang untuk JDT dapat penalti tu tinggi lah. Sebab kita tahu dua pasukan dah buktikan yang sebelum ni, kalau JDT gagal untuk masuk dalam kotak penalti, memang JDT takkan dapat penalti. Antaranya Terengganu dan juga KL City, yang mana dua pasukan ni memang tutup terus ruang kepada player-player JDT daripada masuk dalam kotak penalti. Jadi JDT memang tak boleh nak gol, JDT tak boleh nak masuk kotak penalti, JDT takkan dapat penalti. Tetapi semalam tiba-tiba Sumareh boleh masuk dalam kotak penalti, free pula tu, bebas, tak ada orang marking, tak ada orang jaga, tiba-tiba dia dapat bola. Lepas tu Renan pergi tackle pula, Fuk dapat penalti. Walaupun orang kata dapat bola dulu, apapun dalam situasi tersebut memang advantage untuk Sumareh sebab dia attacking, dan tackle yang dilakukan oleh Renan tu kalau dilihat secara kasar memang agak-agak orang kata apa, berbahaya, ataupun memang tackle yang memang akan memberi advantage kepada bahagian serangan pihak lawan. Jadi perkara tu saya tak boleh nak kata apa, memang keputusan pengadil memang penalti. Cumanya apa yang saya nak sampaikan kat sini,
Bagi saya, kalau orang nak kutuk pengadil pada perlawanan semalam, pengadil mengawal perlawanan tu dengan sangat-sangat cemerlang. Cumanya keputusan penalti tu, orang tengok, orang kata tak patut penalti, ada orang kata patut penalti. Bagi saya patut penalti sebab memang advantage kepada bahagian serangan. Memang kalau kita tengok slow-mo pun, memang Sumareh dapat bola tu dulu. Tu yang saya boleh nak katakan. Tu kelemahan Kedah yang memang paling besar. Bukan kita nak kata kelemahan Renan. Renan tak salah sangat sebab Renan dia akan buat apa yang dia perlu sebagai pertahanan, kan. Tetapi boleh dikatakan kesilapan kecil pasukan Kedah itu sendiri apabila membiarkan Sumareh berada dalam keadaan yang bebas. Takkan nak letak 100% kesalahan kat Renan, dah dia defend. Dia seorang pula nampak Sumareh free kat situ, mestilah dia pergi tackle kan. Tu antara komen saya. Secara overallnya, kedua-dua pasukan bermain dengan high intensity, boleh katakan bermain dengan tekanan yang tinggi. Cuma je beza dah dekat sini, JDT bila bermain dengan tekanan tinggi, mereka dapat bola, mereka boleh keep the ball, mereka boleh keep position. Tetapi berbeza dengan Kedah, apabila Kedah dapat bola, mereka melakukan pressing ke arah pemain-pemain JDT. Kedah dapat balik bola, Kedah tak boleh nak simpan bola tu dengan terlalu lama, Kedah tak boleh nak create game, Kedah tak boleh nak pegang bola dengan terlalu lama. Sebab apa? Sebab JDT akan pressing balik pemain-pemain Kedah yang ada bola waktu tu. Jadi memang saya rasa keputusan semalam fair and square antara kedua-dua pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.